Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bincang mengenai uh, tahap-tahap pemikiran manusia. Okey. Tahap-tahap di mana kita ni berada di mana? Tahap pemikiran kita ni berada di mana? Okey. Sebelum kita ke arah perbicaraan tersebut, suka saya nak berkongsi satu hadis pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana seseorang mendapat keutamaan di dunia ni?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melalui akalnya. Okey. Kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimanakah manusia itu mendapat keutamaan di akhirat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, melalui akalnya. Dan yang terakhir, Sayyidatina Aisyah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bukankah seseorang manusia mendapat keutamaan melalui amalnya?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang beramal mengikut kadar akalnya." Maksudnya seseorang tu yang beramal melalui akalnya. Kalau akalnya, ilmu agamanya bagus, maksudnya dia mendapat keutamaan. Sebab apa? Saya tengok satu lagi hadis bagaimana Rasulullah menyatakan, orang yang berilmu tu ataupun orang yang berakal seperti aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan serendah-rendah di kalangan kamu, maksudnya serendah-rendah manusia lah di bumi ni, dan perbezaan dia sangat tinggi kan? Kita pun tahu Rasulullah adalah manusia yang maksum, manusia kekasih Allah. Okay, seterusnya kita nak bincang, kita nak terus ke arah tahap-tahap pemikiran manusia. Okay. Yang pertama, kita tak perlu pergi yang pertama lah, kita recap dulu. Okay. Kita ada 3 pemikiran manusia. Yang pertama, manusia yang berfikir secara kecil. Okay. Yang kedua, manusia yang berfikir secara sederhana. Yang ketiga, manusia yang berfikir secara besar. Okay. Kalau kita pergi kepada manusia yang pertama tadi, manusia yang berfikir secara kecil. Bila orang yang suka berfikir secara kecil ni, biasanya adalah orang yang suka berbicara mengenai orang lain, suka akan gosip, suka akan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada dia. Okey. Sebab tu dia dalam lingkungan tu tak ada apa-apa yang boleh dibicarakan. Dia, bila kita bicara tentang orang yang berfikiran tahap berskala kecil ni, dia suka berbicara tentang siapa, ke arah siapa. Saya teringat seorang ahli pemikir Yunani, Plato. Semua ingat kot, kalau kita pergi baca sejarah, buku sejarah budak-budak menengah pun ada Plato. Plato cakap apa? Plato cakap, orang bijak berbicara kerana mempunyai sesuatu untuk dibicarakan. Orang bodoh berbicara kerana ada sesuatu untuk dibicarakan. Orang bodoh adalah bicara kerana ingin mengatakan sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya orang berfikiran kecil ni
Plato cakap apa? Plato cakap maksudnya jahil lah ataupun bodoh lah kan, maksudnya bodoh. Bukan saya cakap, Plato yang cakap. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada tahap yang kedua. Orang yang berfikiran secara sederhana. Okey, kita sambung orang yang berfikiran secara sederhana. Okey. Orang yang berfikiran secara sederhana ni, dia punya pemikiran ke arah apa adanya kan? Dia bicara tentang peristiwa apa yang berlaku. Okey, contoh kalau dengar berita, ada pembunuhan di kawasan perkampungan diorang sendiri, jadi bila dia dengar berita, dia tanyalah dekat wife dia. Dia cakap dekat wife dia, ada berlaku pembunuhan lah kat kawasan kita ni. Jadi wife dia pun, ya ke? Oh, jadi mati kat situ je lah kan. Orang yang hanya berfikiran di tahap tu je, dia tak berbicara tentang orang, dia tak cakap tentang keburukan orang, gosip, tapi dia hanya nak berita dan tak ada apa-apa tindakan kan. Berbeza dengan pemikiran orang yang besar. Pemikiran orang yang besar berbicara tentang gagasan, berbicara tentang idea kan, apa yang nak buat, seterusnya apa tindakan dia. Kalau ada berlaku pembunuhan, kita buat komuniti kan. Jadi kita ambil contoh lah untuk buat perbandingan antara tiga pemikiran ni. Dulu kita ingat berlakunya banjir di Johor dengan Pahang. Okey, bila berlakunya banjir, kalau kita pergi kepada orang yang berfikiran kecil ni, dia akan cakap apa? Ni YB lah salah ni. Ni YB mana ni? YB Alur Gajah. Tu YB yang gangster. YB gangster pula. Okey, tu contoh kan. Tapi kalau orang yang berfikiran sederhana, okey, tengok berita, okey, peristiwa apa yang berlaku, okey, 3 orang mati kan, seramai 1000 orang perlukan bantuan kan. Jadi sekadar hanya membaca, sekadarnya hanya ambil tahu, tak ada tindakan yang seterusnya kan. Berbeza sekali dengan orang yang berfikiran besar. Orang yang berfikiran besar, ini berlaku, kita kena contact YB. YB macam mana nak settle, kita kena cari NGO yang membantu untuk menyelesaikan masalah dia ni. Kalau ada runtuhan berlaku, macam mana kita nak panggil konsultan untuk cek balik curun-curun yang rosak, curun-curun yang slope erosion berlaku kan, seperti itu kan. Jadi sampai ke tahap tu, kita nak fikir balik, kita berada di mana. Okey, dan adakah kita berfikiran kecil, berfikiran sederhana, ataupun tahap berfikiran besar kan? Jika kita berada di pemikiran yang kecil, sesungguhnya benda ni boleh diubah, okey, dengan latihan dan dalam lingkungan yang betul. And kalau kita masih lagi dalam lingkungan yang orang suka berbicara tentang orang lain, suka cakap tentang buruk orang lain, suka bicara tentang yang something yang tak ada manfaat dia, and sepatutnya kita kena cari orang-orang yang ada pemikiran besar, supaya apa yang ada pada dia bawa kepada diri kita. Jadi penting untuk ada pemikiran yang besar. Bila ada pemikiran yang besar, kita akan bantu dalam perkembangan negara, dapat membantu menaikkan kelas pemikiran masyarakat Malaysia, contoh. Jadi itu sajalah saya ingat. Cuma kita kena fikir balik, kita nak berada dalam pemikiran yang mana. Penting untuk kita berada dalam pemikiran level orang-orang yang berfikir besar. Sebab apa? Untuk masyarakat dan negara. Baik.